Mengenai Nur Muhammad, adakah dalil mengenainya? Nur Muhammad kan Muhammad Nur. Nur Muhammad ialah cahaya Muhammad. Kalau cahaya Muhammad itu maksudnya hidayah Muhammad, betul. Kalau nur itu maksudnya simbolik kepada hidayah, iaitu ajaran Nabi, betul. Tapi kalau Nur Muhammad mereka masukkan cahaya yang mana dari Nabi itu berasal daripada cahaya, dan daripada cahaya Nabi itulah dicipta. Nabi bukan macam kita, dia asal daripada cahaya. Itu tak betul. Orang tanya dalam kuliah tu, orang tanya saya, Ustaz, hadis Nur Muhammad tu ada ke tak ada? Sahih ke tak sahih? Saya jawab, itu memang soalan yang tiba-tiba orang tanya. Lepas kuliah orang tanya, saya jawab, saya kata, Nur Muhammad ni ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa cahaya hidayah. Yang ni betul ya? Betul tak Nabi bawa cahaya hidayah? Betul ya? Yang ni kita tak ada beza pendapat lah. Tapi kalau Nur Muhammad yang bermaksud Allah cipta cahaya Muhammad sebagai makhluk yang pertama, daripada cahaya itulah akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain, hadis ini tidak sahih walaupun satu. Lalu kita baca pula Tabaqat Ibnu Sa'ad. Memang ada dalam hadis ni. Hadis yang dibawa oleh Ibnu Sa'ad ini cerita tentang bahawa zikrul maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh baca muka surat 80. Hadis yang dibawa tadi kan. Nabi Muhammad itu lahir di dalam keadaan dia telah bersunat. Lepas tu cahaya keluar daripada dia, kemaluan ibu dia sampai kepada Syam. Istana-istana raja runtuh, api-api yang disembah oleh Majusi terpadam. Jadi bila saya tengok pandangan ulama-ulama hadis, semua ulama hadis kata hadis itu maudhu'. Hadis yang berkaitan Nur Muhammad itu maudhu'. Tengoklah semua pandangan ulama-ulama hadis. Semua dia kata maudhu'. Saya baca pula fatwa Yusuf Qardawi yang gambar macam Ustaz Jamaluddin ni. Orang sebenarnya isu Nur Muhammad ini bukan dalam negara kita, seluruh dunia. Jadi orang tanya Yusuf Qardawi, jilid yang ke-1 dan 2, buka surat 291. Adakah Nabi Muhammad SAW makhluk yang mula-mula dijadikan Allah? Lalu Yusuf Qardawi jawab, telah diketahui bahawa hadis-hadis yang menyebut mengenai makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah Ta'ala itu terlalu banyak. Semuanya itu sebenarnya bukan hadis sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli-ahli hadis. Bukan hadis. Lantaran itu kita dapati ia bertentangan antara satu sama lain. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Nabi kata, semua kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Nabi anak Adam. Nabi manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku bashar, manusia seperti kamu. Panjang cerita. Nur Muhammad ni sikit ada pengaruh Majusi. Pengaruh Majusi. Dalam buku kitab-kitab Arab, Nur Muhammad, Nabi cipta Nur Muhammad. Kenapa Allah ciptakan alam ini hanya kerana Nur Muhammad? Jika tidak kerana Muhammad, Allah tak akan ciptakan alam ini. Dia punya falsafah dia. Tu hadis palsu. Tak betul. Quran kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, bukan kerana Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad, ada sebagai riwayat kata jadi burung merak, ada kata jadi gandum. Gandum ialah bahasa Parsi. Gandum bahasa Parsi, bukan bahasa Melayu. Jadi gandum, ada jadi bali. Tapi dalam kitab Melayu Jawi lama, daripada Nur Muhammad jadi padi, sebab orang Melayu makan padi. Jadi dia sebab unsur Nur Muhammad ni macam-macam lah. Dulu Osman Muhammad diminat, dia dah tak ada dah. Saya sebut dalam kuliah tu, ada orang dakwa hadis tersebut terdapat dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dalam kitab hadis ni ada satu kitab nama dia Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq
Memang betul, cetakan dia memang dicetak. Musannaf Abdul Razak ni bahkan tesis master saya pun kaji hadis dalam Musannaf Abdul Razak dalam bab zakat. Saya buat master dulu, saya kaji hadis-hadis dalam bab zakat. Saya nilai hadis-hadis dalam tu berdasarkan kepada penilaian yang disertakan oleh ulama silam dan maklumat-maklumat yang ada, saya berikan penilaian sahih ataupun dhaif ataupun hasan. Dicetak sebahagian. Ada sebahagian kecil daripada cetakan ataupun daripada kitab Musannaf Abdul Razak ni, dia punya manuskrip tak dijumpai, hilang. Tuan-tuan, Sahih Bukhari yang saya bawa ni Sahih Bukhari ni Fathul Bari. Bukan Fathul Bari yang kawan tuan-tuan tu. Ni kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Dalam ni ada hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan kalau tengok dalam kitab ni, kan, kalau kamera zoom sikit, kau tengok dalam kitab ni, dia cetakkan komputer. Zaman Imam Bukhari ada komputer tak? Mana ada? Jadi macam mana boleh cetak komputer? Yang ni disalin daripada manuskrip. Itu dipanggil manuskrip. Dalam bahasa Arab kita panggil makhtutat. Tuan-tuan, makhtutat, tulisan tangan. Lembaran-lembaran tulisan tangan. Imam Bukhari bila tulis Sahih Bukhari, anak murid dia riwayat. Dia ada manuskrip dia. Dia ada makhtutat. Anak murid ni ada, anak murid ni ada, sebab Imam Bukhari tokoh besar. Dia mesti ada, dia punya makhtutat yang pelbagai. Daripada makhtutat, manuskrip yang pelbagai itu mereka kumpulkan, bandingkan, kemudian tulis semula, cetak komputer. Dan setiap manuskrip itu asli. Kertas dia kertas lama. Tulisan dia pun tulisan lama. Di Universiti Arab memang ada pengkhususan tahqiqul makhtutat. Apa itu tahqiq makhtutat? Maksud dia, kita tulis semula. Tulisan tangan ni, manuskrip ni, tulis balik, jadi cetakan komputer. Sebab tu kitab-kitab Arab yang silam ni banyak cetakan komputer. Kebanyakannya pelajar-pelajar Universiti Arab yang buat. Mereka tulis balik, mereka cari balik. Kalau ada hadis, mereka akan nilai, letak nota kaki di bawah. Asal tulisan tangan. Kalau tulisan tangan tu tuan-tuan tak boleh baca. Yang tulisan komputer pun tuan-tuan tak boleh baca. Sebab tak ada baris. Kan? yang mengaji bahasa Arab boleh lah. Saya pun susah nak baca. Bila tengok dia punya tulisan tu, memang susah sebab tulisan lama. Titik kadang-kadang tak berapa nampak. Sebab tulisan tangan. Tulisan ni macam cacing lah. Boleh kita kata. Dan di kalangan ulama-ulama ni, yang menulis ni, ada seorang ulama terkenal sebagai tulisan yang paling buruk sekali dalam kalangan ulama. Siapa dia? Ini orang mengkaji manuskrip dia tahu. Dalam kalangan ramai-ramai ulama Islam ni ada seorang ulama yang dikatakan tulisan dia paling buruk sekali. Hanya anak murid dia je yang boleh baca. Siapa tuan-tuan? Ibnu Taimiyah. Tulisan dia paling teruk sekali. Sebab apa dikatakan? Sebab dia menulis dalam keadaan laju. Sebab tu banyak kitab dah. Kan? Jadi, bila kuliah, kita balik pada isu lah. Bila kuliah saya sebut, saya kata hadis tu tak ada dalam cetakan Musannaf Abdul Razak yang ada pada kita, memang tak ada. Tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, nama dia Musa Al-Himyari. Musa Al-Himyari, dia dakwa dia dapat manuskrip yang hilang tu. Dia dakwa dia dapat manuskrip tu. Dia keluarkan manuskrip tu dan dia cetak. Manuskrip tu ditulis balik, dia cetak. Dalam manuskrip tu ada hadis berkenaan dengan Nur Muhammad. Hadis tu daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, tapi perempuan tu dibaca Muammar, bukan Muammar, Ma'mar. Mungkin dia tak berapa biasa dengan perawi-perawi hadis ni. Ma'mar bin Rashid. Riwayatkan daripada Jalul Ibnul Munkadir daripada Jabir. Jabir tanya Nabi, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta? Nabi kata, Nuru Nabiyika ya Jabir. Cahaya Nabimu wahai Jabir.
Dia dakwa manuskrip tu manuskrip daripada musannaf yang telah hilang, telah dijumpai. Cetakan tu, juzuk tu yang didakwa hilang, yang telah jumpai tu, juzuk tu ada seorang tokoh hadis daripada Mesir. Nama dia Mahmud Said Mamduh. Bagi mukadimah dekat juzuk tu. Bila keluar je, dia mengejutkan dunia Islam lah. Sebab sebelum ni orang tak pernah tahu pun pasal hadis Nur Muhammad. Jadi pengkaji-pengkaji hadis yang semasa ni kaji. First dia akan tanya, mana manuskrip asal? Sebab manuskrip yang dia dakwa dia dapat tu, kertas dia kertas baru. Tulisan dia pun tulisan baru. Jadi Musa al-Himyari kata, yang baru ni sebab kita salin daripada asal. Mana yang asal? Dia kata yang asal telah terbakar sebab perang dekat Rusia. Tak ke penin? Bukan hanya sekadar itu. Syekh, ada seorang syekh daripada Al-Azhar. Nama dia Syekh Ahmad Ma'bad. Ulama Azhar. Bidang hadis. Dia pun semak-semak, dia kata ini bukan tulisan di zaman silam. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni meninggal 211 Hijrah. Tulisan lama ni. Dia kata bukan style tulisan, manuskrip yang ada ni bukan style tulisan zaman dulu. Sebab dia dah biasa dok main dengan manuskrip lama ni. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni lagi tua daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 256 meninggal, dia 211. Dia kata ini bukan style tulisan orang zaman dulu. Ini adalah naskah manuskrip yang tak boleh dipercayai. Ramai orang-orang, ulama-ulama hadis kecam. Syekh Abdullah As-Sa'ad, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Syekh Al-Humayyid, ramai, Syekh At-Tuwaijiri. Mereka kata ini naskah yang palsu, ini naskah yang palsu. Tulisan orang baru, bukan tulisan orang lama. Mereka kata bahasa pun memang bukan bahasa Arab yang fasih. Entah-entah ni geng-geng India yang tulis. Bahasa dia tidak fasih. Akhirnya penulis mukadimah iaitu Syekh Mahmud Said Mamduh tadi tu, dia sendiri tulis satu surat, dan surat tu disebar, cetak dalam buku dia Ittijahat Hadithiyah kalau tak silap. Dia kepilkan surat tu, dia kata saya menarik semula mukadimah saya. Sebab dia kata memang manuskrip tu tak boleh dipercayai. Jangan diterjemahkan, jangan pergi bila riwayat hadis jangan kata itu daripada musannaf, tak boleh. Sebab mula-mula dia percaya, lama-lama baru dia sedar manuskrip tu manuskrip yang palsu. Maka riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak ada pun dalam musannaf. Nur Muhammad tidak ada dalil yang jelas daripada kitab. Bahkan ada kadzabin pada zaman sekarang, mereka reka-reka makhtutat manuskrip daripada musannaf Abdul Razak, antaranya ialah hadis Nur Muhammad. Dan satu orang ulama hadis, dia telah minta persaksian daripada 50 orang ulama hadis dan pakar makhtutat dunia. Dia kata muhakamah 50 aliman terhadap makhtutat musannaf Abdul Razak yang kononnya baru dijumpai, yang telah dibuat oleh Al-Himyari, bukan dibuat, yang telah ditahqiq oleh Al-Himyari dengan Sa'id Mamduh, sehingga kan bila benda ni sampai kepada Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia kata la'natullah 'alal kadzabin, laknat Allah kepada para kadzabin, pendusta. Aku akan berdusta atas nama Nabi ni dah habis dulu dah, rupanya zaman sekarang pada wala karamah. Sebab tu bila orang tanya tentang Syekh Sa'id Mamduh, dia termasuk di dalam kadzabin kerana dia yang rawajkan benda tu, dia yang mana tolong menyebarkan qit'ah hadis Nur Muhammad dan seumpamanya yang ada dalam, kononnya ada dalam musannaf Abdul Razak yang bahagian depan yang mafqud. Jadi lepas tu dia tarik balik, tetapi dia salahkan Syekh Himyari seorang je. Tapi sebenarnya itu talawun dia, bagi cara dia nak mengelak diri dia. Selagi mana dia tidak taubat,
tidak harus dan tidak layak untuk kita pergi duduk di dalam majlis dia. Hatta lepas dia taubat sekalipun, tidak harus dan tidak layak untuk ambil sanad daripada dia.